Pedagang-pedagang laut daripada tanah Nusantara memang menguasai dunia masa zaman Melaka. Sebelum tu lagi kita punya kapal tu masa tu paling laju, lagi laju daripada kapal, even lagi besar daripada kapal-kapal yang ada daripada Portugis ataupun English. So kali ni kita try berdagang dekat lautan forex. Alright, okay. Brunei is here, Indonesia hadir, lagu Jiwang. Okay, sorry, saya kuatkan sikit. Test 1, 2, 3. Lagu Another You. Zulfa Zainal, apa khabar? Khabar baik. Alright, yang lain lagi. Kak Prawau, Ming Waukap, Hafizul Fazli hadir. Victor Aditya hadir. Ya, Victor Aditya hadir. Lambat ya. Kamu orang yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang yang ketujuh menanyakan soalan. Biasanya Victor Aditya merupakan orang yang pertama akan tanya. Alright, yang lain lagi. Macam mana? Hari ni kita belajar compression dan CP. Kalau gitu you nak layer. You boleh compression lah. And then nanti saya recommend satu group. This is your captain speaking. GJ nak terjun kerja. Yes. GJ saya rasa nak terjun. Kenapa dia nak terjun? Why? Siapa boleh beritahu kenapa dia nak terjun? Kita tak pasti sebab GBP kita ada news ataupun kita ada very big election GBP lagi 3 hari. I think hari Rabu Khamis ni merupakan hari yang paling penting dalam dunia forex. Kalau you all trade forex hari Rabu Khamis, biasanya setup kita tengok forex calendar kejap. Saya tengok saja forex calendar. Hari Khamis jaga-jaga baik. Hari Khamis kejap. Ya, saya cek. FOMC. Okey, dia start daripada hari Rabu. You tengok Forex Factory, hari Rabu malam pukul 9.30 ada CPI month-to-month USD, core CPI month-to-month USD. Lepas tu malam pukul 3 pagi FOMC Economic Projection, FOMC Statement Federal Funds Rate. Kita tak tahu sama ada Federal nak tukar rate ke, nak apa ke, tapi dengan cerita US mungkin nak rancakkan ataupun nak kurangkan nilai USD tu terlalu tinggi. So bila terlalu tinggi, ramai yang susah nak beli. Okay. So hari pukul ni kena belajar dengan fundamental punya team lah. Saya pun tak tahu sangat about fundamental And then pukul 3.30 tu baru price gerak laju sebab FOMC press conference tu pukul 3.30. Lepas tu pukul 4.30 petang hari Khamis, CHF SNB Monetary Policy Assignment. All day GBP Parliament Election. Ni dia Parliament Election. Kalau you dah rasa gagaran lautan, nanti mungkin hari Khamis ni lah. Hari Khamis, and then ada Euro ada policy statement. ECB press conference. Euro pair yang terlibat dengan Euro apa semua hari Khamis pukul 8.45. All day GBP ada parliament election. So jaga. Hari Khamis paling bahaya. So you tengok dekat Forex Factory. Alright. Kalau ada orang tanya nak masuk kat time frame mana kalau ada news. Saya tak kisah bang. Bila ada news saya tengok setup dulu bang. Contohnya macam katakanlah saya macam mana saya nak trade news. Sebenarnya saya base pada satu, tengok pada setup. Wajib tengok pada setup. Setup. Kalau ada setup kita masuk, tak ada setup kita tak masuk. Itu saja konsep saya. Kalau katakanlah you dah masuk dekat pucuk ni. Let's suppose katakanlah you dah entry kat sini contoh kan. You tengok setup belakang-belakang lah. Whatever. You ada resistance sini, resistance. Price breakout ke atas. Kita tak tahu price nak turun ke nak naik atas. Tapi by the time you dah entry sell dekat sini, apa you buat lah. You just letak you punya break even, you punya stop loss. You kecilkan ataupun dia tak break even. Kalau news tu libas naik atas, you selamat. Tak ada masalah. Tapi kalau news terjun ke bawah, that is big bonus pada you all. Okay. Alright. Sekejap saya lukis. Tengok mouse gerak tak gerak. Mouse gerak kan? Kan? Hari ni kita belajar compression. Okay. Sekarang pukul berapa dah? Baru 82 orang out of 500. Rugi je saya. Pasal bayar mahal-mahal dah dapat 500. Tapi yang datang bawah 100 orang. Alright. So itulah cara saya trade news. Tunggu setup. Ada setup masuk, tak ada setup tak masuk. Kalau nasib you baik, contohnya macam USD Kanada itu ni.
Macam USD Kanada. USD Kanada dah nak terjun. Masa news minggu lepas, okey, saya tunjukkan USD Kanada. Saya padam balik. Okey, USD. Minggu lepas ada news Kanada interest rate kan. I think around here lah tempat yang dia terjun kau-kau tu. But kalau saya tukar sini, dekat sini, a few days before news Kanada tu kita dah ada setup. A few days kita dah ada setup. So kalau you tengok dekat atas ni, dekat bahagian atas ni, siapa nampak apa? Kita nampak dekat sini kita ada fake up. Kita ada R1, R2, R3. Okay, saya marking sini sebagai resistant. Ini persiapan saya sebelum entry. Resistant. Ada banyak resistant. Betul. Price naik laju ke atas, kita ada satu setup. Dekat sini kita ada, ni QM. Kau nak belajar belum QM ni? QM celah-celah. Dia, macam mana nak cakap? Dia punya QM level dia dekat tengah-tengah bang. Tengah-tengah. Macam ni lah. Dia buat high, low. Dia tak buat high. Dia buat something like this. Dia buat high sikit. And then dia buat boom ke bawah. So ini kita punya QM level. Valid. Still valid. Okay. Level. Selalu jumpa kan? Ini QM level celah-celah. Dekat tengah-tengah ni bang. Saya nak bagi nama apa pun tak tahu. Letaklah QM level celah whatever yang you suka kan. Dia nyorokkan order. Big trader dia nyorokkan order kat tengah-tengah ni. Orang tak perasan. Dia tak, supaya QM trader tak perasan. Tapi kalau you cakap, banyak kali benda ni berlaku. Dekat UCAD, dekat UCHEF. Okay, UCAD tu nampak you ambil kat sini. And then dekat sini, time frame kecil ni, tukar time frame kecil lah. M30 ke, M15 ke, you cari something lah. You ada supply zone kat sini. You ada supply zone, tengok M15. Lebih kurang kat sini lah. Lebih kurang viable lah. Okay. Kalau you tengok UCHEF, UCAD jadi macam ni. Ni saya ajar sikit bab apa ni. UCHEF pun sama juga. Sini ada QM juga. Okay. Nampak tak QM dia? Saya tukar time frame kecil. H1. Dia dekat celah-celah bang. Kat tengah-tengah ni dia menyorok QM level. CP QM. Bukan CP QM. Dia kat celah-celah. Dia macam ni. Dia naik atas. Dia turun bawah. Dia naik atas. Turun bawah. Lepas tu dia naik atas. Dengan syarat yang ni, yang dia naik atas, yang akhir ni, dia tak boleh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Dia kena tengah-tengah sini. Consider sebagai MPL juga lah. Dia ini kita punya QM. Okay. Sama juga sini. So you dapat entry dekat sini. Just nice. Valid untuk entry dekat sini. TP kat sini. Ni QM level. So kena pandai-pandai. Janji ada lower low. And then janji ada QM level kat tengah-tengah sini. And then make sure dia ada fake out. Kalau you tengok sini ada R1, R2, R3. Okay, R1, R2, R3 sama juga macam UCAD. Dia ada fake out R1, R2, R3. Okay. Alright. Faham? Dekat sini kita ada flag A, flag B kita ada ni yang ni nice. Kita ada king, support and then ada king. You boleh entry kat sini, stop loss dekat atas. Betul kan? You ada support, and then you ada resistance, and then you ada rally, base rally, and then you ada king. Price masuk dalam entry dekat sini, stop loss dekat atas. What is king? Bang, you tengok video bang. You tengok video, ya siapa yang dah join group ni, dia tahu apa itu king. Dia tengok dekat video King Master. Video King Master, dia tahu apa itu king. Right. Okay, hari ni kita nak belajar compression. Compression.
Sekejap, mana saya punya pen? Okey, hari ini kita belajar compression. Boleh ya? Compression CP dan juga CPLQ. Okey. Mengikut hukum supply and demand, hukum supply and demand. Okey, bila harga tinggi, bila permintaan tinggi, permintaan ataupun demand tinggi, supply kurang. Apa jadi pada price? Price akan naik. Simple. Semua orang nak beli tapi tak ada supply. Soros beli. So price naik, tak ada supply. Sama juga bila penawaran tinggi ataupun supply tinggi, demand kurang. Apa jadi pada price? Price akan turun. Ini konsep asas dalam perniagaan. Supply tinggi, demand kurang. Semua orang nak jual. Tak ada orang siapa yang nak beli, maka price akan turun. Okay, now ada satu konsep di mana demand tinggi tapi supply kosong. Apa jadi pada price? Okay. Ataupun bila supply tinggi, demand kosong. Maka price. Okey, kita akan study ya. Apa maksud demand tinggi, supply kosong? Okey, let's suppose katakanlah bila kita katakanlah ada satu price naik ke atas. Okey. And then masa price naik atas tu, dekat bawah ni dia tinggalkan satu demand zone. Okey, dia tinggalkan satu demand zone. Kita ada satu demand zone kat bawah. Alright. And then katakanlah price naik atas laju. Maksudnya bila price naik atas laju, kawasan demand zone ni kuat kan? Demand zone ni kuat. Sebab price naik laju. Price naik laju. Mana kita nak tahu dia kuat tak kuat? Tengok pergerakan dia. Bila pergerakan dia heavy naik ke atas, jadi ada demand zone dekat sini laju, yang kuat. And then masa price naik atas ni ada banyak order yang tertinggal kat sini. Maksudnya ada orang yang nak buy limit yang tak trigger. That's why price naik atas laju. Okay, ingat lagi tak yang video saya buat cerita pasal Soros tu? Bila babi naik atas ini, order dia tak fill kat sini. Unfill order kat sini. Dekat bahagian sini, bahagian sini semua unfill order. Okay. So let's suppose bila price dah naik laju, tiba-tiba price turun bawah. Bila price turun bawah, dekat atas ni adalah supply zone sebab rally dia buat base and then dia buat drop. So kita markingkan kita punya rally base drop. Let's suppose sampai sinilah. Okay. So ini adalah rally base drop. Supply zone. Saya tandakan sebagai supply zone 1. Okay. Now, bila price keluar daripada rally base drop ni, dekat kawasan sini, apa yang berlaku ialah dekat sini ada order sell limit yang tertinggal. Maksudnya, order sell limit yang masih belum dipenuhi. Maksudnya, dia tertinggal. Sebab bila price keluar daripada satu zone secara tiba-tiba, dia ada order yang tertinggal. Itu dipanggil orang yang order yang tertinggal. Okay. So supply dan sell limit inilah yang jadi demand zone. Supply zone. Dia lah yang jadi supply zone. Okay. Let's suppose lepas price break sini, and then dia naik atas balik. Dia ambil order sell limit yang tertinggal tadi. Bila dia ambil order sell limit yang tertinggal lagi, sell limit tersebut telah dipenuhi, dah fill. Dah penuhi. So price turun balik. Okay. Alright.
So bila price turun balik, actually bila dia dah ambil order sell limit, order sell kat situ ada lagi tak? Supply zone tu ada lagi ke tak? Dah kosong, dah tak ada dah. Maksudnya order tu dah tak ada. Dah clear. So sebab dekat sini order dah ambil. Chart dia naik atas, dia ambil order tersebut, dia turun bawah. Okay. So dekat sini dah kosong. Bila price turun bawah ke sini, dekat sini dia buat lagi another supply. Dia buat rally, dia buat base, dia buat drop. So kita marking lagi zone kita. Dia buat another rally, base, drop. Let's suppose sampai sini. Dan saya tandakan dia sebagai supply zone nombor 2. Okay. Bila price terjun ke bawah, supply zone ke nombor 2 ni, sell limit kat sini, ada lagi yang tertinggal. Setiap kali price pergi laju, mesti ada order yang tertinggal. Dia turun ke bawah ni laju ni, dia turun ke bawah laju, ada order tertinggal, masih ada order sell limit. So katakanlah price naik atas balik, ambil order sell limit tersebut, lepas tu price turun lagi. Bila dia dah ambil order sell limit tersebut, maka order dekat sini pun dah apa bang? Dah kosong. Maksudnya dia dah ambil juga. Dia dah ambil order. Kosong. Okay. Right. So dekat sini, masa price ambil order sell limit, dekat SZ2 ni, price turun lagi kan? Price turun lagi SZ2. Bila price turun laju kat sini, dia akan buat benda yang sama. Dia akan buat supply zone nombor 3. Supply zone 3. Maksudnya supply zone 3 masih ada sell limit baru yang tertinggal. And let's suppose price naik atas lagi, ambil lagi order tersebut. Dan proses ni berulang sampai bawah. Biasanya price buat macam ni lah. Saya cerita lah. Okay. Okay, dia dah ambil order sini, dia dah ambil supply zone sini. Dia dah ambil order supply zone sini. Okay. Sampailah dekat kawasan demand. Bila price dah nak kawasan demand, okay. Dia ambil and then dia terjun ke bawah. Okay. Now, kalau you tengok dekat sini, SZ3 dah kosong. Ni SZ4. Yang ni SZ5. Sorry. Supply zone 5. Supply zone 4 dah kosong belum? Dah kosong sebab price ni yang ambil. SZ5 dah kosong. Last sekali. Tinggal SZ6. SZ6 price masih belum touch ke atas. Masih belum clear. So ini dah kosong. Ni dah kosong, ni dah kosong, ni dah kosong. Yang tinggal SZ6. Bila price sampai demand zone, this is your demand zone. Dia masih ada lagi SZ6. Supply zone 6 yang last kali ni. Okay. So, katakanlah price naik ke atas. Price naik ke atas. Clearkan SZ6. Turun bawah balik, katakanlah ada news. Ada news. Okay. Masa ni lah formula supply zone, formula compression digunakan. Kena faham ni compression. Ini formula, ni ada formula dia. Jangan lupa, bukan main tarik je trend line. Ini kena hafal benda lah ni. Compression formula. Okay. Contoh macam kat sini. Demand tinggi, supply kosong. Maka price akan. Okay. Saya beritahu kat sini. Bila demand tinggi, price dah berada di kawasan demand zone. Okay. Price mantul ke atas. Lepas tu ada news. Katakanlah. Dekat sini, kalau you perhatikan daripada supply zone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua dah kosong, betul tak?
1 sampai 6 dah kosong. So this formula dah berjaya. Demand tinggi, supply dah kosong. Supply dah kosong. Now, bila masa demand tinggi? Demand tinggi berlaku bila ada news. Ada news sama ada big trader buy secara besar-besaran ataupun di mana ada stop loss ataupun nanti CPLQ saya akan ceritalah bahagian stop loss. So let's suppose katakan ada news. Katakanlah ada news. Ni pair, whatever pair lah. Okay. Price naik ke atas. Katakanlah diorang buy. Kita pun dah ada QM level, dah ada apa semua. Katakanlah diorang buy. Big trader buy. Big trader buy kecil-kecil ke besar-besar? Hello, anybody home? Big trader akan buy besar-besar sebab diorang biasa adalah investor. Dia bukan trader macam kita. Big trader dia akan tunggu news yang penting-penting sebulan sekali sebab dia nak simpan stok. Dia nak simpan stok. Okay? Dia bukan trader kecil-kecilan macam kita hari-hari nak tekan, hari-hari nak tekan. Bukan. Big trader tahu dia nak simpan stok. Kalau dia nak buy USD ataupun dia nak buy GBP ataupun dia nak beli Kanada, dia akan tunggu masa. Tunggu waktu news, waktu paling penting sebulan sekali, 3 bulan sekali. Interest rate. Paling penting interest rate. Bila interest rate, satu negara tu dia akan mengubah dia punya polisi kewangan dia. Sama ada dia kecilkan ataupun dia buat, dia rendahkan ataupun dia naikkan. So sebelum sesuatu yang ganas berlaku, sebelum kerajaan menukar polisi dia, so mereka akan menunggu masa ni untuk beli. Katakan tiba-tiba interest rate naik. Interest rate naik, maka mereka akan menggelabah. Mereka akan beli cepat-cepat. Whatever it is, akan beli. They don't care. Sebab dia nak simpan stok. Dia bukan macam kita bang. Kita ni retail trader. Retail trader kita masuk market untuk cari keuntungan harian. Diorang lebih kepada orang cakap buy dengan sell yang besar-besar, bilion-bilion bukan juta-juta. Dia nak long term punya ni ya. Okay. So katakanlah bila mereka buy, katakanlah news tu katakanlah ni pair whatever pair, dia orang buy. Kita kena ingat bila kita buy kena cari orang yang sell, betul tak? Tapi bila price naik, buy dekat sini ada tak supply zone? Ada tak sell limit? Tak ada. So price naik lagi. Dekat SZ5 ada tak supply zone? Sell limit? Tak ada. Price naik lagi sampai supply 4. Dekat SZ4 ada tak supply lagi? Ada tak sell limit lagi? Tak ada. Dia naik atas lagi sampai SZ3 ada tak lagi? Tak ada. Dah kosong. Sini dah kosong. Ni dah kosong. Dia naik sebatang macam ni. Tu formula dia. Bila demand tinggi, supply kosong, price akan mencanak ataupun meroket. Okey, masa dia naik ni janganlah pandai-pandai nak sell. Tapi nanti ada satu tempat saya akan tunjuk kat mana. Ini bukan dikira gap up Ini dipanggil compression lah sebab demand tinggi, supply kosong. Tak ada orang nak sell. Orang buy besar. Boom, dia naik atas. Faham? So contohnya kalau kita tengok dekat chart, kita tengok compression dekat itu di GBP AUD yang dia orang makan banyak-banyak tu. GBP Kanada not yet. GBP AUD. Dia tukar kepada H4. Okey. Nampak? Okey, nampak tak? GBP AUD saya buka besar sikit. H4. Okey. Dekat sini kita ada satu supply zone, kita ada satu demand zone. Betul, demand zone. And then dekat sini kita ada satu supply zone. Price naik atas laju, boom, bam. And then dia naik atas, sini kita ada supply zone. Sini rally base rally, sini rally base drop. And then dekat sini price naik atas, dia cocok. Nampak tak dia cocok? Ni shadow ni.
Nampak tak shadow ni bang? Dia kesal lah Mafzi. Nampak tak shadow ni? Dia cocok. Okey, lepas tu cari lagi. Kalau saya tukar kepada H1 sikit, tak nampak lah. Biasa something like this lah. Sini sampai sini supply zone, cocok lagi. Sini dah cocok-cocok banyak. Lepas tu sini dia terjun lagi. Buat lagi supply zone. Okey. Lepas tu sini ada lagi supply zone. Dekat sini ada gap sikit. Dekat sini ada supply zone lagi, price drop lagi. Dekat sini ada gap tau. Sini ada gap. Sekejap saya tunjukkan. Sini ada supply zone. Sini ada supply zone. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Kalau you perhatikan mendalah ni, dia turun macam anak tangga tau. Dia cucuk turun bawah, dia cucuk atas, dia terjun. Cucuk atas, dia cucuk atas, terjun. Cucuk atas, terjun. Cucuk atas, terjun. Cucuk atas, cucuk atas, terjun. Cucuk atas, terjun. So kalau you tarik trend line, dia landai. Ni salah satu syarat compression. First, wajib supply semua kosong. Make sure you punya supply zone you lukis tu betul-betul tengok ada gap. Kalau ada gap, dia akan mantul. Macam ni dia ada gap. Sini ada gap. Gap tengah-tengah ni. Gap ni maksudnya, saya buka balik besarkan sikit Gap ni maksudnya satu supply zone yang belum dicocok. Ni gap. Nampak tak ni supply zone? Saya tandakan dia sebagai exact. Supply zone yang lain mostly dah kena cocok. Tapi exact 5 lah. Saya tulis exact 5 contoh Antara exact 5 dengan exact 6 belum dicocok. Betul tak? Kan? Nampak tak? Supply zone 5 dengan supply zone 6. Tengah-tengah ni ada kosong. Ruang kosong. So ni dipanggil gap. Ini yang price akan susah sikit. Kalau dia tembus pun dia akan patah balik. So that's why kena jaga-jaga. Faham? Yang atas ni mostly dah kena cocok. Ada banyak shadow. Syarat-syarat dia shadow cocok banyak-banyak bang. Bila dia shadow banyak cocok, maksudnya dia punya supply tu dah banyak, dah clear. And then ditarik trend line daripada sini sampai atas, dia landai sahaja. Okay. So dekat mana kita nak buy? Kita dah nampak ini CP. Okay. Compression ni dia ada dua jenis. Pertama dia ini CP buy sebab dia price nak naik atas. Compression tu menurun ke bawah. Kita buy dekat demand zone. Kalau you tengok dekat sini, you boleh kecilkan you punya demand zone. Ni H4 tadi. Kalau you tukar kepada H1, you kecilkan you punya demand zone dekat sini. Tempat price betul-betul clear. Ni demand zone. Nampak tak? Hello, anybody home? You read me. Nampak Okay, now sini you ada demand zone. Demand zone ni tempat last kali price naik ataupun panic zone. Demand zone betul-betul cantik. Lepas tu biasanya okey, dekat sini ada lagi supply zone. Bila price nak masuk dekat ni, ada selagi supply zone, dia kena naik sikit-sikit. Tetapi bila price dah naik, jangan pandai-pandai sell kat tengah-tengah ni. Ini compression bang. Dia reject sikit, dia sambung lagi. Dia reject sikit, dia sambung lagi. Reject sikit, dia sambung lagi. Macam tu. Okay. Saya besarkan sikit H4. Nampak? So bila dia turun sini, turun-turun, dia naik. Ni compression. Macam EU dengan gold, Litori pun compression juga EU, siapa dapat EU?
Saya ingatkan dia ni atas lagi rupanya dekat dekat sini je dia ambil. Nampak atas sini dia naik kecil. Dia naik kecil. Ini dipanggil CP. Compression. Dekat mana supply zone? Nak sell. Tak sangka dia sampai sini dekat QM level. Kita ada set up QM level sini. So, bila news apa jadi senang dia terjun. Okey. Berapa degree nak landai? 25 degree dia bila CP ni sebenarnya dia bukan landai tak landai sebab yang penting you punya supply zone clear je bang. Sebab majority ramai yang main tarik CP ni dia main suka-suka dia je sebab dia tahu CP ni kalau ada news dia akan terjun ataupun dia terus terbang. Jadi walaupun ini bukan CP dia nak buat juga. Dia nak entry juga. Dia tarik ni CP. Okey, done. Boom. Sebenarnya tak. Sebab kalau dia tak landai, katakanlah price naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah, naik atas, dia naik tegak, turun bawah. You punya demand zone dekat sini. Sini satu, sini satu, sini satu. Ada banyak gap. You punya demand zone ada banyak gap. You rasa jenis CP ke tak? Gap dia besar-besar bang. Bila gap besar-besar, dia tak jadi CP. Dia sampai sini nanti kan dia mantul lagi. Dia mantul ke atas lagi. Bila dia mantul ke atas, boom. Tantah dia mantul lagi atas lagi, tinggi lagi. Kadang-kadang dia tembus sini, okey tak ada hal. Tapi bila dia turun bawah dekat gap ni, dia mantul lagi. Bila dia mantul sini, dia naik atas lagi dah. Susah. Kita nak CP yang betul-betul landai, yang price selalu boom. Okey. Compression. Ini compression. Gold. Sekejap Gold sama juga. Gold bukan. CP ni ada banyak. Ni gold ke? Oh, ni H4. Ni CP. M5 you tengok. Ni kecil ni. Ini CP ni. CP waktu news. Ni waktu apa bang? Kita ada news NFP. News bang. News berapa besar ni. NFP besar ni. News NFP besar. Lepas tu tengok demand banyak kosong. Jadi bila demand banyak kosong, so price senang terjun. Ini pun CP juga. Tapi ada news. Price sekarang pun ada CP tak ada news. So, kena slow-slow, ada terus slow macam tangga. Kalau ada news, senang. Sekejap lagi saya ajar CPLQ pula. NFP ni atas, cari setup QM level ataupun cari supply zone kat sini. Supply zone kat atas, ni CPLQ. Ada fake up. Ada SR flip. Ni saya campurkan. Okey, faham tak CP? Kita tengah belajar pasal CP dan compression dan CPLQ bukan Wyckoff, bukan King, bukan apa. Kalau you masuk kelas kat universiti hari ni you belajar bab fizik, you bincang pasal fizik, bukan tanya soalan pasal kimia, bukan tanya pasal soalan pasal biologi, bukan tanya soalan pasal matematik. Hari ni fizik. Faham? Ini cara belajar, bukan sekejap tanya tu, sekejap tanya ni, sekejap tanya tu. Macam-macam kau tanya. Boleh? Okey. Apa lagi? CPLQ bang. Kita dah belajar CP kan? Okey, CP ni dia ada dua tau bang. CP dia ada dua jenis. Satu continuation, satu reversal. Ini pun saya terpaksa buat juga. Okey. Kalau tak nanti pening kepala masing-masing. Saya pun tak tahu. Okey. Kalau dulu CP is CP je. Ada satu CP buy, ada satu CP sell. Tapi sekarang kerana banyak sangat soalan valid tak valid, terpaksa buat lagi dua jenis. Baru dah hukum syarat sah. CP ada 13. Lalah jadi bertambah jadi 26, jadi 28. Okey. CP satu continuation.
Satu lagi CP reversal. Kalau you all belajar yang lama-lama dulu, macam kita orang dulu, macam saya dulu 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, you all kena belajar chart pattern. Daripada chart pattern you baru faham price kat mana. Tapi sekarang mostly newbie dia tak belajar chart pattern, dia tak belajar CS pattern, dia terus belajar nak entry saja. Bila dia belajar nak entry, dia tak tahu apa tu chart pattern, apa tu reversal, apa tu the most basic thing dia tak tahu. Okay, now CP continuation. Apa maksud CP continuation? CP continuation ialah trend tengah naik, price turun bawah, retrace berbentuk CP. Dia turun bawah, bentuk compression. So you rasa price nak ke mana? Let's suppose ada demand zone kat sini ataupun ada king. Of course dia akan naik atas. So bila dia jadi macam ni, so you tahu apa ni pattern dia. Kalau you belajar chart pattern, you tahu dah ini adalah rising flag. Flag apa? Continuation flag. Ini adalah flag. Continuation. Semua adalah continuation. Bull flag, yes, bull flag. Bull flag. Okay, satu lagi, price tengah turun. Dia retrace berbentuk CP. Okay, dia retrace berbentuk CP. Dekat sini apa you all tahu? Trend tengah turun, dia retrace bentuk CP. You dah tahu dah. Ini adalah continuation. Dia akan sambung balik ke bawah. Okay. Ini dipanggil bear flag. So, dia continue saja. Alright. Satu lagi, reversal CP. Price tengah naik. Let's suppose price tengah naik. Dia turun bawah. Tiba-tiba dia naik macam ni. Makin lama dia kecil, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Ni CP dekat sini. Pattern dia macam ni. Dia jadi pattern macam rising wedges. Ini rising wedges. Rising wedges adalah reversal. Trend tengah up. Bila ada rising wedges, kemungkinan besar price akan turun bawah. Dia reverse dekat sini. Ini tanda-tanda reverse. Okay. Satu lagi, price tengah turun bawah, dia buat CP kecil. Macam ni. Dia makin lama makin kecil. Dia punya power dia turun bawah tu makin lama makin kurang. Makin lama makin kurang. Dia buat falling wedges. So, ini adalah tanda-tanda reversal. Daripada trend tengah ke bawah, trend akan bertukar ke atas. Okay. Alright. Macam mana nak entry dekat sini nanti saya akan ajar. Biasanya dia akan buat CP. Kalau dulu, zaman dulu bang, zaman dulu masa saya perkenalkan CP ni dah lama dah. 3 tahun lepas saya buat CP ni, compression ni. Dulu teknik compression ni meletup kau tahu tak? Akaun $7 jadi 3,000. Sebab kita dah tahu price naik sebatang kan. Kita dah tahu price akan naik atas kan. Kalau dia turun sebatang, kalau dia naik sebatang. So apa kita buat? Takkan kau nak tengok masuk satu layer je. Kau layer daripada bawah sampai atas. Macam ni dia nak naik atas, kau dah tahu dia nak naik atas. Daripada bawah sampai atas kau layerkan buy stop tebal-tebal bang. Buy stop. Price belum naik atas lagi ni. Buy stop. Sampai orang cakap 200 layer lah, sukati lah. 200 layer ke, berapa ratus layer ke sampai kau rasa kau kenyang lah. Lepas tu, buy stop ni letak icon kecil-kecil. Jarak 2-3 pip sukati lah. 2 pip ke 3 pip ke 5 pip ke jarak setiap layer. Pakai script. Dekat bawah ni, dekat buy, dekat demand zone ni, masuk satu lot gajah.
lot gajah ataupun lot anchor, lot gajah duduk. Import daripada Thailand. Yang besar punya tu. Stop loss dekat bawah. Okey. Contohnya, katakanlah modal 100 US dollar. Okey. Ini strategi dia. Modal 100 US dollar, daripada tempat demand zone sampai bawah, you kira stop loss berapa? Let's suppose katakanlah 30 pip. SL 30 pip. Ini bila you ada CP, you kena buka satu akaun baru, you kena buat akaun kamikaze. Maksudnya jangan kacau akaun sedia ada. Buka satu akaun baru, buat akaun kamikaze, depo lah berapa you sanggup loss. 100 dolar ke, 10 dolar ke. Ini memang no turning back. Kamikaze. Pergi tak kembali bang. Sama ada akaun tu meninggal, arwah, ataupun balik engkau dengan kemenangan yang gilang gemilang. Maksudnya bila price sampai dekat demand zone, masuk satu lot gajah. Contohnya macam sini stop loss 30 pip. Berapa sanggup loss? 100 USD. 60 masuk 0.2 lah. Contohlah. 0.2 lot. Maksudnya kalau kena 30 pip ni, kena stop loss habis 60 dolar. Tapi biasa saya buat, saya akan habiskan terus 100 USD ni masuk 0.3 lah. Kalau boleh, selagi boleh yang mana boleh masuk lah. Lot gajah. Ini lot gajah. Okay. Dekat demand zone yang bawah ni. Lepas tu dekat atas letak buy stop, buy stop, buy stop. Rapat, rapat. Jahit. Buy stop, rapat, rapat. Jahit. Macam mana nak jahit? Tengok dekat YouTube lah macam mana. Okay, pakai skrip. Letak order buy stop. Okay. So, bila ada news, price akan boom naik ke atas. Laju. Kita nak entry yang jenis macam tu. Sebab kalau dia sangkut-sangkut, reverse, sangkut-sangkut, reverse, account kita boleh meninggal, boleh MC. So, kita nak dia naik terus sebatang, boom. So, cepat TP, cepat settle. TP dekat sini je, awal CP. Sebab dekat awal CP biasanya ada supply zone yang masih tertinggal. The first thing. The first awal CP price turun. Okay. Faham tak? So yang latest itu hari terus terang Patih. Siapa kenal Patih sini? Dia salah seorang student compression master dulu. Dan dia expert bab compression ni. Patih Pip. Dia expert bab setting lain, supply and demand semua dia tak tahu sangat. Yang dia tahu compression je. So apa dia buat? Masa itu hari GBP AUD, modal dia 30 USD je bang. Modal 30 USD. Dekat bawah dia masuk 0.1 lot. Dekat atas dia 0.01 sampai atas. You teka jadi berapa bang? Bila TP sampai atas. 1,400 US dollar bang. Modal 30 USD, RM100. Bila TP dapat 1,400, dapat 4,000, dapat 5,000. Siapa tak nak, kan? Siapa nak lebih detail bab CP boleh belajar dengan Patih Pip. Saya bagi dia punya link. Alamak, macam mana ni? Kejap. Mana link Chat, handout. And this. Saya bagi link. Saya boleh sambung belajar dengan dia. Sebab saya ada banyak lagi nak study. Ada setup sepa-sepa. So compression ni ilmu compression ni saya ijazahkan kepada dia. Saya ijazahkan kepada dia untuk dia sambung legacy tu, compression saja. Okey. Ya, Syafiq Hasmin ada soalan. Silakan. Faham kan? Ni compression, ada yang continuation, ada yang reversal. Reversal macam ni. Kalau you tengok chart, biasanya sebelum price reversal, dia akan bentuk compression. Okey, soalan daripada Syafiq, untuk kawasan CP ni price perlu touch zone atau base untuk confirmkan kawasan itu CP? Yes, dia kena touch. Setiap zone kena cocok. Make sure. Kalau dia tak cocok, dia akan tinggalkan gap.
Bila dia tinggalkan gap, maka price akan mantul lah. Itu bahaya. Itu bahaya dia. So kena make sure dia betul-betul cantik. Ini compression, GPP, GPP pula. GBP AUD tu dia belasah. GBP AUD ya, kat sini. Compression, continuation, compression. Ini continuation, compression. Price naik atas, turun. TP ke atas. Bye-bye. Sampai atas naik lagi. Okay, berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. Faham tak? Ada soalan ni sama tak macam Ken? Yes, sama bang. Cuma Ken dia naik atas. Dia turun bawah, dia mantul. Dia naik secara compression. Dia naik secara compression. Ini Ken. Katakan ada ni sampai atas lah. Saya malah nak lukis. You ada supply zone, you ada king, you ada apa semua. Price ni atas, retrace sebagai CP. Maka price akan turun. So bila ada CP, you kena ingat. Price senang sikit nak lalu. Kalau tak ada CP, price susah. Sebab ada demand lagi, sebab ada supply lagi, ada demand. Dia akan mantul. You nak ke bang entry sekejap biru, sekejap merah, sekejap profit 50 pips, sekejap turun jadi 20 pip, lepas tu jadi merah balik, lepas tu jadi biru balik. Nak ke entry macam tu? Kita kalau boleh entry, pump dia terus terjun. Settle dah, keluar. Exit. Itu yang kita nak. Okay. Right. So kita punya risk tu kurang. Right. Satu lagi. CPLQ. Faham bab CP? Yang lain you kena praktis lah. Saya recommend you all masuk your group yang 4T tu. Dia akan fokuskan pada CP. CP je. Okay. Sekarang ni, yang demand tinggi, supply kosong, price akan meroket kan. Kalau supply tinggi, demand kosong, apa jadi pada price? Price akan terjun. Dia akan terus terjun. Dia tak akan bagi can. Dia terus terjun. Settle dah. 100 pips sekejap je, 30 minit ataupun 1 jam dah. Ini yang kita nak. Kita tak nak sekejap biru, siap merah, siap biru, leceh. Okay, now satu lagi CPLQ. Bab CP faham Faham? Okay, now ada satu lagi formula. Guna formula yang sama, demand tinggi, supply kosong. Katakanlah you ada CP, you ada supply you dah kosong tapi tak ada news. Ataupun supply tinggi. Supply tinggi, demand kosong. Kita buat yang ni pula. Supply tinggi, demand kosong tapi tak ada news. Saya tulis ini. Saya buat barulah. Supply tinggi, demand kosong. Ini formula tau bang, jangan lupa ni formula, wajib. Tadi kita punya supply tinggi, demand kosong. Dia ada news kan? Katakan yang ni tak ada news. Yang tadi ada news. Bab ni dia ada news. News tadi menyebabkan supply tinggi ataupun demand tinggi, betul tak? Demand kosong, okey. Katakanlah tak ada news. Okey. Katakan tak ada news. You ada supply zone sini. Let's suppose you ada supply zone. Sekejap. Okay. Price naik atas bentuk CP. Compression. Naik kecil. You nampak dengan jelas dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi tak ada news bang. Naik, turun, naik, turun. Macam mana bang?
Macam mana kita nak gunakan? Kita dah tahu dah menjalani compression tapi tak ada news. Macam mana nak buat? Katakanlah sini R1. Ada satu resisten. Ini sama baris. Sini R2. Price sampai sini tiba-tiba price terjun ke bawah. Price tak terjun ke bawah sini, pop, dia naik atas balik. Jadi R3. Dia jadi setup apa? Siapa tahu? Price nak terjun bawah ke dia nak naik atas? Price akan naik atas sebab sini compression tapi tak ada news, tapi sini ada fake out R1, R2, R3. So saya tuliskan ini adalah fake out. Okay. Bila ada fake out R1, R2, R3, dekat mana stop loss dia orang? Dekat atas, betul? Ada tak sell trader yang breakout trader yang letak order buy stop? Buy stop. Order buy stop. Oh, apa yang O? apa yang O, Syed? Cuba cerita kenapa apa yang O tu. Gunakan formula ni. Demand dah kosong bang, demand dah kosong. Tapi dekat mana kau nak cari yang supply tinggi, orang supply? Supply ke atas sebab dekat atas ada banyak order. Supply, orang nak supply ada ke atas ni. Dekat sini tak ada banyak order. Dekat atas ni ada banyak buy stop, ada stop loss lah, ada breakout trader punya order. So apa jadi pada price? Price akan naik atas. Dekat sini supply tinggi. Supply tinggi. Lepas tu apa jadi pada price? Price baru terjun. Yes, ini namanya CPLQ. Maksudnya CP plus liquidity ataupun LQ. That's why dia jadi CPLQ. Faham? Pattern ni selalu keluar, sangat-sangat keluar. Kalau saya jumpa CPLQ, saya lebih suka CPLQ berbanding CP. Sebab biasanya memang price akan naik atas, breakout terjun ke bawah. Dekat belakang sini you akan jumpa you punya again. You akan jumpa benda yang sama. You akan jumpa QM level, you jumpa MPL, you jumpa King, you jumpa SR flip, you jumpa macam-macam dekat sini. Tempat entry kita. Ini dipanggil CPLQ. Dia dah jadi fake out, dia dah jadi diamond, dia dah jadi CP. Complete lah. Contohnya macam UCHEF lah itu hari. UCHEF, USD CHF, UCAT ada tak? CPLQ tak ada. UCHEF. Okay. Alright. Saya tandakan sini ada R1. You ada resistance. Sini ada banyak resisten. Dekat sini last kali kat ujung atas ni. Ada apa baik? Ini kita ada CP. Ni CP kat sini. CP dia pendek je dekat atas. Ini adalah tanda-tanda reversal. Tanda-tanda price nak reverse. Lepas tu tak ada news masa tu. So ke mana nak pergi? Dekat atas ada lagi resisten, ada R1, ada R2. Kat sini ada R1, ada R2 lagi. Ada fake out lagi. R2. You dah ada CP tapi price tak nak turun. Belakang ada QM. So apa jadi pada price? Price naik atas, ambil order dekat atas sebab dekat atas supply tinggi. That's why you kena faham formula ni. Bukan hafal dia punya ni. Supply tinggi.
Oleh kerana sini CP, compression, demand dah kosong. So apa jadi pada price? Price senang nak terjun sampai sini. Lepas tu ada news UCHEF apa kan masa ni? FOMC ke apa dia terjun lagi? So dia terjun sampai mana? Sini ada fake out sampai tepi, sampai bawah. Macam tu. Ini CPLQ. Dia cocok. Dia buat CP, dia naik atas dulu baru dia terjun ke bawah. Okay? Faham tak? CPLQ. So jaga-jaga. Okay? Faham? Ada soalan? Siapa ada soalan? Ini CP yang tanda reversal. Dia dah dekat ujung. Dia jadi rising wedges. Dia ujung-ujung. Atasnya ada KM level. Kalau tengok dekat pair lain ada lagi tak? Dekat. Yang ni pun CP. AU ada CP. EU. CP ni seronok bang tapi AU ada CP, yes. Yang ni ada fake out lagi, siap dengan fake out apa semua. Masa price turun ke bawah, sendiri nampak tak? Dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. On the way dia turun bawah, dekat sini you ada support. AU suka macam ni, dia suka buat macam ni. Dia ada satu support. Dekat sini ada support lagi. Sini jadi apa baik? You ada compression, you ada support. So price akan jadi, dia akan jadi fake out. CPLQ adalah compression campur dengan fake out. So price tak nak naik loh. Relax, sabar. Dekat bawah ni pun dia buat fake out lagi. S1, SSS, support. Dia naik atas buat diamond. Ni yang dia umpan ni. Dia naik atas buat diamond. Dia turun bawah, dia henjut ke bawah. Baru dia boom naik atas. Dekat belakang ni carilah KM level ke, bullish engulfing ke apa. Ini baru betul entry menggunakan CPLQ. Ini dia panggil CPLQ. Ni accumulation ni bila price nak berubah ni yang salah satu tanda dia. Price buat compression. Tunggu accumulation, tunggu fake out. Maksudnya ada CP, ada fake out, price turun bawah, insyaAllah dia akan mantul ke atas. Okey, faham? Ini CPLQ. No, anyway home. Terdiam semua. Kau masa diam? Takut kena marah. Faham Okey. Faham apa? Faham, nanti balik melupa. Masuk dalam grup. Valid tak valid? Valid tak CP? Kau tanya soalan lah yang best-best ke. Cikgu dekat mana ni, kenapa. Jangan tanya soalan yang very simple dia punya jawapan dia, yang jawapannya hanya satu perkataan. Valid tak valid? Itu tak payahlah, bye. Okey. Tengah fikir macam mana nak layer. Kena sabar bang. Follow. Kadang-kadang Pak T pick. Pak T dia bagi signal. Dia bagi signal mana CP, mana tempat-tempat yang cantik. Follow je lah. Tekan dulu baru valid kan. Paling besar saya pernah buat dulu 100. Ada paling gempak seorang student saya dulu. Dia dapat dekat CP dia entry sekejap. Nombor satu ada seorang brother tu daripada Kelantan. Dia dapat dekat GJ. Siap saya tunjuk GJ. Ada QM, ada masa tu daily kot apa semua. Saya tak ingat kat mana dia dapat Daripada account daripada $700 dia grow sampai I think 80,000 USD, 80k. Memang gila. Orang cakap dia punya layer tu saya sendiri pun tengok tak sanggup. Memang tak sanggup.
Masa tu dia swing dekat mana saya tak ingat, GJ. Daripada atas sampai bawah ada layer kau-kau, modal $700. Ini cakap cikgu, akaun berani mati lah. Kalau MC tak ada hal, saya buat balik. Tapi kalau jadi, alhamdulillah jadi, sampai dia boleh buat rumah banglo. Itu jadilah betul-betul. Tapi dia praktis dulu lah bang, dia bukan main sembarang je. Dia kena praktis. Masa tu dia dapat dekat QM bang. Dia dapat dekat QM, saya cari balik pun tak jumpa. Price buat high, H4 punya QM high, low, higher high, low low. So dia marking kawasan QM level sini. Dekat sini ada king, H4 ni tau. Price naik bentuk CP. Memang naas masa tu. Memang maut. Lama ada CP. Naik turun. Member dah tak sabar dah. Bila lah kau nak sampai. Masa tu dia tutup semua chart, dia cuma tengok GJ saja. Dia tunggu benda lah ni. Sampai dia datang. Naik atas, naik turun bawah, naik atas, turun bawah. Naik. Cakap bila kau nak sampai ni bang. Sampai saja dia masuk sikit-sikit. Katakan dah sampai malah cerita. Dia dah sampai. So dia dah tahu QM level, high, low, high, low, low. Price akan turun bawah balik, buat lower low. So price naik pula buat CP. So dia layer daripada atas sampai bawah. Total 800 pip daripada atas sampai bawah. 80k. 80k USD. Memang sedap dan memang sangat-sangat sedap. Lepas tu ada seorang lagi daripada 5k jadi 50k. Itu legend juga. Lepas tu yang setakat yang lain ni biasalah. Yang setakat jadi 1000, jadi 2000. Yang layer kau-kau tak ingat tu semua. Tapi make sure you tengok dia punya CP tu biar pergi jauh. Biar orang cakap daripada atas katakan ada buat CP sampai bawah. Contohnya macam GA tu. Biar berbaloi. Jangan dia punya CP tu 30 pip, 40 pip. Tu memang payah. Dia libas balik. Macam GA ni daripada tempat entry sampai atas 444 pip ataupun 450 pip. So berbaloi lah. Berbaloi untuk dia layer sampai atas. Weekly. Okey. Boleh? Ni weekly ni CP ni. Ni. Tunggu arah kawasan sini lah. Nak sangat sell kan? Tunggu sini. Jauh lagi ni. Okey. Sini pun ada gap sini ada gap ni, jaga-jaga ni. Ini ada gap. Daripada sini sampai sini ada gap. Jangan sedap-sedap tarik. Kau tengok dia naik kecil-kecil je, lepas tu kau terus tarik, nampak. Ni CP. Kau tengok dia punya landai. Landai tak landai? Tak landai. Sini ada gap. Maut kau bahai. Kau nak layer kan, berangan terus berangan, letak. Lepas tu berangan. Lepas tu buat tak jadi. Sini ada gap. Macam mana kau nak katakan dia sebagai CP? Okey. So CP ni jaga-jaga bahaya. Dia naik atas naik lagi. Kena betul-betul cakap. Kena betul-betul cakap. That's why saya cakap kena practice berkelukis. Nanti you akan nampak. Kalau nak selamat pakai time frame kecil lah. M15 ke, cari CP kecil-kecil ataupun M1 ke. Okey, faham tak? CP dengan CPLQ. I think tu sajalah CP dengan CPLQ. Bab Y-Curve tu tak payah penting, tak payah pening pada nanti pening lah you all. Yang basic, ambil yang basic je baik. Y-Curve tu sebab saya baru study, tak payahlah. Alright, ada soalan tak? Last. CP dulu banyak senang Dulu CP sangat senang. 3 tahun lepas, 4 tahun lepas. CP ni saya dapat, the first time saya dapat CP dekat gold. Dekat gold dulu, ni sejarah lah CP. Masa tu price terjun kau-kau. Dekat sini, kat mana saya tak ingat. Price tengah terjun kau-kau, ramai yang sell sebab follow trend. Tapi masa tu price turun sikit. Turun sikit, saya tengok ini compression ni. Compression CP. Price turun, lepas tu ada fake out. Saya masuk lot gajah dekat bawah. Lepas tu saya layer daripada bawah sampai atas. So that night, ada FOMC. Apa jadi pada price?
price naik atas sebatang 400 pip. Menangis bye. Siapa yang sell masa tu dia orang tengah sedap tau sebab trend tengah turun. Dia orang sell je profit. So bila dah hujung-hujung tu dia orang sell kau. Masa tu ramai yang MC, 40k, 50k, 100k, ada yang 200k that night satu malam saja FOMC. And alhamdulillah saya profit sambil layer ke atas. Lepas tu saya hantar SS tu dekat Facebook kan. Dia tercengang. Daripada $100 jadi dalam 1,500 ke jadi dalam 2,500. Lepas tu layer penuh daripada bawah sampai atas. Dan semenjak itulah nama saya meletup. Dia viral kat situ. Compression. Lepas tu orang semua saya bagi teknik tu free. Ramai orang pakai. Budak Indonesia pakai dia $7 jadi 3,000 lah. Ada yang meletup-letup. Memang kau-kau lah yang balon cukup-cukup. Tapi lately tahun ni ataupun tahun lepas dia dah start banyak yang tak jadi tau. Dia orang dah tahu dah kita orang punya strategi. So dia buat CPLQ. So lately banyak buat CPLQ. Dia tak buat CP simple-simple je. Dia buat CPLQ. So jaga-jagalah. Alright. Ada soalan lagi tak? Kalau nak tahu benda tu CP tak CP, senang je bang. Lukis. Setup yang lepas-lepas. Cari tempat di mana price naik sebatang, lepas tu turun sebatang. Macam ni, dia naik sebatang ni, naik sebatang kan. Kau tengok belakang dia. Ada CP. Lepas tu kau lukis satu-satu supply zone dia. Tengok. Lepas tu fikir dekat mana nak buy. Tengok belakang ada setup apa. Ada whatever lah. Okay. Lepas tu simpan satu SS. Lepas tu buat lagi. Buat banyak-banyak. Lama-lama kau tahulah ini CP ke tak. Tak payah saya tanya orang je. Sampai bila nak tanya bang? Kan? Macam kau belajar kereta. Hari-hari tanya. Masa belajar boleh lah. Masa belajar tanya. Okay, instructor cikgu betul tak ni tekan brake macam ni? Betul tak tekan minyak banyak ni? Betul tak tekan handbrake macam ni? Betul tak masuk gear? Betul masa. Tapi bila dia sekarang dah pandai. Kau tak payah tanya lagi dah. Henjut dia bye. Tekan sampai habis. Pergi racing ke, pergi apa ke, pandai-pandai lah. Sampai bila nak tanya instructor cikgu, ni valid tak valid, nak tekan minyak. Depan dah ada lubang tanya cikgu. Ni valid tak valid, nak tekan brake. Tak ada bang, masa tu tak ada masa dah. Terus jalan. So sekarang ni masa tengah belajar ni kena lukis. Lukis, praktis. Lama-lama kau tahulah. Mana satu CP, mana satu CP continuation, mana satu CP reversal. Okay? Boleh? Lama-lama pandai lah. Dia sekarang memang tak pandai. Seminggu ni memang tak pandai. Kau belajar apa pun semua tak pandai. Paling kurang 3 bulan. 3 bulan kau lukis benda yang sama. Ulang lama-lama pandai lah. Kan? Bukan kalau tanya sampai bila pun tak. Okay, nanti saya bagi link FB parti ataupun link channel. Masuk dalam grup tu, tengoklah macam mana. Okay? So kalau tak ada soalan lagi, kita tangguhkan majlis kita. Kita sambung hari Rabu. Rabu. Apa lagi belum belajar? CP, CPLQ, fake out, QM master, sesal flip, diamond, semua dah belajar kot. Mungkin kita akan buat revision kot. Alright. Okay, kita kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.